Okey, saya dah recording dah apa yang berlaku pada malam ni. Besok saya akan hantar dia punya, saya akan upload dekat YouTube dan anda boleh tengok berulang-ulang kali. Okey, so kalau kita tengok dekat bursa saham cryptocurrency ni, dia punya uh, turnover orang trading, maknanya orang buat jual beli dalam cryptocurrency ni dalam tempoh waktu 24 jam dia mencecah hingga 106 bilion US dollar. Besar Betul tak Tuan Kasudin? Besar tau. Dia punya jumlah transaksi dia sangat-sangat besar Alright. Okey. Dah faham tak setakat ni? Dah faham tak? Dalam dunia ni, saya ulang sekali lagi. Okey, dalam dunia ni ada 12,137 mata wang digital dan exchange ada 413 dan kalau kita lihat dekat sini jualan dan pembelian mata wang digital ni mencecah hingga 106 bilion US dollar dan didominasi oleh Bitcoin 41.1%, Ethereum 18% dan ada banyak lagi koin-koin kat sini Okey, saya klik dekat exchange ni yang atas ni. Okey, saya klik dekat 413 ni. Okey, anda boleh nampak ni dia. Ini adalah exchange yang ada di seluruh dunia Yang kita gunakan ada dua exchange. Okey, yang pertama Binance, yang kedua Huobi Global. Okey, Royal Q guna dua exchange ni Okey. Dia guna dua exchange ni yang link dengan Royal Q. Okey. Alright. Jadi saya nak bagi anda pengetahuan umum sikit lagi. Okey, di dalam Binance ni ada lebih kurang tengok kat sini. Di dalam Binance ni ada lebih kurang 386 mata wang digital yang kita boleh trade secara manual tanpa Royal Q. Ini yang anda nak kena perlu tahu kan. Okey. So kalau dekat Huobi Global ni dia ada 360 mata wang digital yang kita boleh trade secara manual tanpa Royal Q. Jadi sebenarnya Royal Q ni sebenarnya kalau kata anda boleh trade secara manual dan tak perlu Royal Q. Tapi kalau anda tak ada pengalaman, kalau anda tak ada knowledge, kalau anda tak ada pengetahuan, macam mana nak trade secara manual, betul tak? Kan? Jadi kita kena download financial apps iaitu Royal Q. Sekarang ni saya panggil financial app. Okey, sebab satu apps yang boleh bagi financial profit kepada kita. Itu sebab saya panggil malam tadi kita bincang-bincang. Okey, kita panggil ni, kita bukan panggil robot. Okey. Royal Q ni bukan kita panggil robot, kita panggil financial app, aplikasi kewangan dalam bahasa Malaysia dia. Okey, aplikasi kewangan. Alright. Jadi ini adalah bursa saham cryptocurrency di mana hari ini inilah tempat kita tengok semua data-data yang berlaku setiap 24 jam di seluruh dunia ada tengok tadi ada 12,137. Jenuh nak tengok. Ada banyak koin. Jadi kita pun tak tahu nak pilih koin yang mana, betul tak? Tapi bila ada Royal Q ni, okey, aplikasi. Jadi Royal Q sudah pilih dekat Binance dia dah pilih 70 koin, okey, untuk kita trade, alright, menggunakan Royal Q. Dan dekat Huobi Global ada 64 koin yang Royal Q pilih untuk kita trade secara auto, okey. Dan kita tak perlu lagi nak risau nak pilih. Takkan kalau kita tak ada pengalaman, macam mana kita nak kenal pasti koin yang 12,137 ni mana satu koin yang kita nak beli, betul tak? Kan? Jadi itu sebab Royal Q ni satu AI AI itu apa Tuan Kamal? AI itu nama teknologi di dalam blockchain yang kita panggil artificial intelligence. Nak sebut pun kena betul-betul saya pun nak sebut pun kena ni artificial intelligence. Kalau kata bahasa pasar dia robot, kalau dalam bahasa teknologi yang terbaru kita panggil dunia aplikasi ni kita panggil financial apps. Okey. Aplikasi kewangan. Ini adalah aplikasi kewangan. Kalau dalam telefon anda ada macam-macam aplikasi, anda tengok sendiri mana satu aplikasi dalam telefon anda tu yang boleh menjana pendapatan. Lain kan? Betul tak? Kan lain kan? Okey. Jadi kalau selagi pasaran dari segi pasaran, selagi ada orang pakai MySejahtera, itulah pasaran kita. Bayangkan betapa besarnya pasaran ni. Okey, siapa yang ada MySejahtera, maknanya di dalam telefon dia perlu ada satu financial app macam Royal Q ni. Untuk mudah dia jana pendapatan, waktu tidur pun boleh profit. Okey.
Kita tak buka pun dia profit. Okay. Alright. Okay, jadi saya dah pergi tadi dekat exchanger. Okay, jadi saya nak kongsikan dekat sini. Ini exchanger. Saya nak pergi kepada exchanger. Okay, exchanger yang kita gunakan ada dua. Satu Binance dan satu lagi Huobi Global. Okay, tapi sayangnya kepada user-user yang baru dekat Malaysia ni, okay, anda sudah tidak diberi kebenaran oleh SC, oleh Suruhanjaya Security Malaysia untuk download Binance. Bermakna Binance tidak boleh beroperasi di Malaysia. Tetapi kepada user-user yang macam saya yang dah lama yang ada Binance punya exchanger, kami memang boleh gunakan Binance ni seterusnya. Okey, kami memang dia tak ada block, dia tak boleh block user kita. Binance tak akan block kita punya account. Okey. Cuma kita tak boleh membuat pembelian USDT dalam bentuk ringgit Malaysia. Tapi sekarang ni dah boleh dah. Okey. Jadi ini adalah Binance. Okey. Apa yang perlu anda buat? Okey, kalau katalah tak boleh download Binance, okey. Ini adalah exchanger yang kita gunakan. Okey, kalau anda tengok tadi, saya ada bagi tahu tadi, di dalam Binance ada 389 mata wang digital yang kita boleh trade secara manual. Betul tak? Okey. Saya buktikan. So ini adalah Binance punya exchanger. Kalau saya klik dekat trade ni, nampak okey. Saya klik dekat trade, nampak? Anda boleh buy and sell. Okey, tanpa royal queue. Dekat Binance ni pun anda boleh. Salam bos, Kamal, maaf terpaksa pergi dulu. Ada hal urgent, mohon hantar recording. Baik, Tuan Muhammad Ismail. Baik. Saya akan hantar recording besok dekat grup-grup WhatsApp semua. Anda tak perlu risau. Ini memang ada recording. Kalau kata tak faham malam ni ataupun saya tercakap laju sangat, anda boleh ulang-ulang balik di dalam kita punya malam ni. Lepas habis meeting, saya terus upload video ni ke YouTube saya, ke channel saya. Terima kasih yang dah masuk dalam saya punya YouTube channel, yang dah subscribe saya punya channel. Alhamdulillah semalam pun subscriber pun mencecah hingga 91 orang. Okey. Terima kasih semua. Okey, kalau tengok sini ini dia exchanger dia. Okey. Saya tunjuk kat sini supaya anda boleh faham. Ini adalah exchanger Binance. Kalau Binance dah tak boleh nak download, anda terus download ke satu lagi exchanger yang kita gunakan yang lebih mudah iaitu Huobi Global. Ini Huobi Global punya exchanger. Okey, sebentar saya buka Alright. Ini dia exchanger dia. Sekejap saya login dulu. Okey. Okey, sekejap saya download dulu, baru lepas ni baru faham dia kata traffic light. Kita buatlah traffic light dulu. Okey, verified dulu. Okey. Kita pergi dekat dia punya Google Authenticator dia. Okey, ni Google Authenticator Huobi. Okey. Alright. So ini adalah Huobi Global punya exchanger. Sama tak macam Binance? Lebih kurang sama betul Okey. Jadi apa yang perlu anda buat? Basic. Itu sebab tajuk saya punya Zoom meeting ni adalah basic program Yang pertama, anda download Huobi Global. Itu yang pertama. Okey, selepas anda download, apa nak buat? Okey. Selepas anda download exchanger ni, anda dah download dekat Google Play Store. Okey. Yang pertama anda saya unmute-kan dulu ni. Okey, yang pertama anda kena download dulu aplikasi, yang kedua anda kena buat pengesahan. Okey, anda kena buat pengesahan exchanger ni Anda kena buat pengesahan. Okey. So macam mana cara nak buat pengesahan? Anda klik saja button yang ni. Button ni. Okey, yang atas sebelah kiri itu. Okey, bila anda klik button ni, anda pergi dekat ID verification Anda pergi dekat sini. Okey, pergi dekat ID verification. Lepas tu anda kena verify exchanger dengan P2P, dua je. So bila nak verify tu, dia suruh kita letak email, dia suruh letak nombor telefon. Lepas tu anda kena upload anda punya IC ataupun anda kena upload anda punya
anda punya pasport, okey, kalau international anda pasport lah, guna pasport okey. So itu yang kedua. Okey, anda perlu buat pengesahan dalam bahasa Malaysia. Dalam bahasa Inggeris dia verification. Dalam bahasa Indonesia dia panggil verifikasi. Dia tukar sikit je kat ujung ya. Shin dengan C. Kalau di Indonesia dia kata bapa perlu buat verifikasi ya Pak ya. Rekening Wabinya perlu buat verifikasi. Rekening tu account lah. Okey, kalau kita kat Malaysia ni kita panggil bank account, kalau dekat Indonesia dia panggil rekening, rekening bank dia kata. Okey. Rekening tu bank lah, account bank. Okey. So setelah anda membuat pengesahan di dalam Huabi Global, apa yang perlu anda buat? Step yang ketiga. Step yang ketiga ni penting kenapa saya cakap penting sebab okey, saya ulang balik Okey, step pertama anda download. Okey, download Huabi. Okey, step yang kedua anda buat pengesahan Anda buat pengesahan akaun. Yang ketiga, anda kena beli USDT. Okey, anda kena beli USDT. Okey, dan yang keempat, anda kena buat API link. Ini 4 perkara Ini 4 perkara penting sangat. Sebab apa? Walaupun jawatan anda Perdana Menteri sekalipun, tapi kalau anda nak bermula dengan Huabi ataupun Binance, tetap juga 4 perkara ni anda perlu buat. Tak kira lah background anda siapa pun, dia tak kira background anda apa pun, 4 perkara ni penting. Semua orang buat benda yang sama. Okey, dia tak ada darjat kat sini Okey. Dia tak ada tengok darjat kita, dia tak ada tengok background kita, dia tak ada tengok kita punya berapa banyak duit kita, tak ada. Okey. 4 perkara ni penting. Yang pertama download, anda dah download dah. Yang kedua anda buat pengesahan akaun. Okey, yang ketiga anda kena beli USDT. Kenapa nak kena beli USDT? Dan USDT ni apa? Okey, USDT ni adalah mata wang digital. Okey, dia pun mata wang digital juga, tapi bukan untuk ditradingkan, tapi mata wang digital untuk beli mata wang digital. Sebab kalau kita nak beli Bitcoin, dia tak boleh pakai ringgit Malaysia. Okey, Tuan Kasudin boleh faham Kalau nak beli Bitcoin tak boleh pakai RM, tak boleh pakai rupiah, tak boleh pakai Sing dollar, tak boleh pakai Aussie, tak boleh pakai Thai baht, tak boleh. Okey, dia kena menggunakan mata wang digital juga di dalam exchange yang kita panggil USDT. T tu apa maksud dia? T tu maksud dia Tether. USD Tether. Okey. Alright. Saya boleh buktikan kenapa kita perlu ada USDT. Kalau anda tengok dekat sini, okey. Kalau anda lihat dekat sini okey, kalau anda tengok sini trade, pergi dekat spot. Okey. Anda nampak tak? Semua coin-coin okey, jap dekat ni, okey, USDT. Okey. So kalau anda tengok dekat sini kalau nak beli BTC kena ada USDT, betul tak? Okey, kalau nak beli Ethereum kena ada USDT, kalau nak beli coin Huobi nak beli coin Huobi ni kena ada USDT, yang ni pun nak kena ada USDT, semua nak kena ada USDT, betul tak? Jadi USDT ni adalah pair dia, pair untuk kita beli coin. Okey. Jadi anda perlu beli coin USDT ni dekat Huobi. Macam mana cara nak beli? Ini yang basic yang kita kena tahu. Tak apa. Kalau anda tak dapat ikut pun tak apa. Lepas ni saya akan uploadkan video ni ke YouTube dan anda boleh tengok dekat YouTube berkali-kali Okey. Alright. So macam mana cara nak beli USDT? Cara dia macam ni Anda pergi dekat home, okey, anda pergi dekat home, anda klik dekat button ni. Anda klik dekat button ni, P2P. Okey. Anda klik dekat button P2P tu, dia akan keluar apa tau? Dia akan keluar ni Okey, anda nampak tak sini? Broker-broker yang jual. Okey. So apa saja keuntungan yang kita dapat daripada Royal Q ni terus masuk dekat USDT Okey. Royal Q ni cuma alat saja Royal Q ni cuma alat untuk bantu kita trade di Huobi Global ataupun di Binance. Tu dia ceritanya. Okey. Dia cuma alat saja, dia cuma apps. Dia cuma aplikasi yang bantu kita untuk trade di Huobi Global ataupun di Binance. Okey. Jadi kalau anda nak beli USDT, anda pilih saja broker-broker ni. Tapi kalau anda tengok dekat sini, broker-broker ni dia jual USDT dalam jumlah yang besar, nampak tak?
Nampak tak? Dia jual dalam jumlah yang besar. Jadi kita tak perlu, anda tak perlu nak beli banyak. Okey, so macam mana kalau Cik Kamal, kalau saya nak beli sikit macam mana? Saya cuma nak beli $250 je. Okey. Saya cuma nak beli $250. Dekat mana nak beli dalam jumlah yang kecil? Senang je. Anda klik je button ni. Ni. Button ni. Yang fast ni. Okey. Anda klik kat situ, nanti dia keluar. Tu dia Dia keluar dalam jumlah yang kecil. Anda contoh nak beli RM1,000. Okey. Harga sekarang ni 4 point. Kalau tengok kat sini anda nak beli dengan RM1,000, harga USDT 4.26 setiap $1 bersama dengan RM4.26. Okey. Tu dia Jadi bila anda nak beli, apa yang perlu anda buat? Anda terus klik saja buy now. Okey. Jadi bila buy now ni, anda sedang berurusan dengan broker. Okey. Jadi bila anda klik buy now, broker akan hantar akaun bank sama ada CIMB Click ataupun Maybank to you ataupun Hon Leong punya online banking ataupun apa-apa saja online banking. Okey. So dekat bawah ni ada button pay. Anda jangan tekan dulu. Anda transfer dulu. Okey. Anda transfer dekat bank account yang broker bagi. Lepas anda dah transfer, baru anda klik dekat bawah ni pay. Anda pay. Pay apa boleh dekat bawah ni. Dekat bawah ni bahagian ni bila kita dah ni. Pay paid. PAID Alright. So bila anda transfer dulu, baru anda tekan paid, dan lepas anda tekan paid, broker akan hantar satu notification untuk anda accept anda punya USDT. Okey. Ibaratnya katalah anda beli tadi berapa? 250 USDT. Okey. Lepas tu anda tekan, broker akan hantar satu notification untuk kita accept. Okey, untuk kita accept, dan bila dah ada USDT dalam akaun anda dekat Huobi Global ni, dekat mana nak tengok? Anda tengok kat sini Anda tengok dekat sini exchanger ni. Dekat sini. Okey. Jumlah USDT dia ada tunjuk kat sini USDT berapa anda beli tadi? 250 USDT. Okey. Faham Jadi bila dah ada USDT kat sini, baru belum boleh trade lagi. Baru beli. Okey, sebab apa anda kena beli 250? Sebab yang pertama, financial app Royal Q ni anda kena sewa Anda kena sewa 120 setahun. $120 setahun. Okey. Dan anda kena letak extra dalam $20 untuk dijadikan kredit ataupun fuel gas dia. Okey, sebab setiap kali kita profit, setiap kali kita profit, Royal Q akan tolak 20% daripada profit, bukan daripada modal Okey. Alright. Jadi bila dah ada 250, barulah kita pergi step yang seterusnya. Okey, yang pertama tadi download. Okey, download. Yang kedua, anda kena buat pengesahan buat pengesahan akaun. Yang ketiga, anda baru beli USDT. Dan yang keempat, yang keempat ni anda kena buat API link. Okey, API link ni macam mana nak buat? Ini penting ni. Okey, API link ni kalau dekat Huobi ni, kita kena ambil ada satu nombor yang dipanggil IP IP group. IP group dekat aplikasi Royal Q. Okey. Alright. Okey, jadi saya pergi terus ke Royal Q supaya senang sebab Tuan Saleh pun dah standby. Malam ni Tuan Saleh dia santai-santai je. Tuan Saleh akan saya rasa Tuan Saleh dia akan bagi tahu teknikal sikit je. Dia sikit-sikit pun dia detail orangnya Tuan Saleh ni apa yang saya kenal, dia akan berkongsi dengan anda tentang teknikal macam mana untuk pilih coin, macam mana nak beli, macam mana. Saya dah tunjukkan bahagian Binance ataupun Huobi Global tadi. Sekarang ni Tuan Saleh sebentar lagi akan ambil alih Zoom meeting ini. Dia akan menceritakan tentang macam mana Okey, tapi sebelum saya pass pada Tuan Saleh, okey, masa saya dah memang cukup ni. Okey, ada 1 minit lagi, tapi tak apa. Alright, so macam mana nak buat API link API link ni wajib, tapi sebelum nak buat API, okey, apa pun nak buat dekat Royal Q ni, anda kena aktifkan akaun anda dulu. Anda kena aktifkan akaun anda. Tadi anda ada beli $250 kan? Okey. Anda kena transfer $140 ke akaun Royal Q. Okey.
anda kena transfer 140 ke Royal Q punya account. Okey, 120 untuk sewa dan 20 lagi standby untuk fuel dia, untuk gas dia. Okey. Alright. So macam mana cara untuk kita aktifkan akaun kita? Okey, anda klik bahagian ni. Okey, anda klik dekat Mines ni. Okey, anda klik dekat Mines. Okey. Anda klik dekat Mines. Lepas tu anda klik dekat Asset. Dekat sini ya, Asset. Bila anda klik Asset, dia keluar macam ni. Okey. Dia akan keluar deposit, withdraw, transfer. Deposit ni kita nak masukkan USDT daripada apa? Dia dah pakai gincu lah. daripada Wabi ke Royal Q. Okey, kalau ada withdraw ni, ini bonus affiliate. Nanti Tuan Saleh mungkin lepas ni last kali saya akan share pasal affiliate sikit. Lepas tu ni transfer ni member dengan member. Okey, yang ni tak ada charge. Kalau nak withdraw kita punya affiliate bonus, nak withdraw ke Wabi ataupun ke Binance, dia charge kita $2. Okay. Alright. So apa yang perlu anda buat? Tadi anda ada beli 250 kan? $250 dekat Huobi Global. Anda klik bahagian deposit ni. Saya tunjuk sikit ya. Anda klik deposit, dia keluar macam ni. Okay. So ini adalah address. Dia bukan address rumah. Nombor 3 jalan custom Sungai Besar Selangor kan? Bukan. Okay. Ini adalah address di mana inilah ibarat macam mana lah. Ibarat ini adalah account bank kita. Account bank kita. Tapi tak boleh tulis. Takut silap. Anda cuma copy je. Anda copy saja. Bila anda ada copy, anda pergi dekat Huobi Global ni. Okay. Anda pergi dekat Huobi Global. Pergi dekat USDT. Okay. Pergi dekat withdraw. Lepas tu anda ambil address yang daripada Royal Q tadi. Klik TRC20 ya. Kita gunakan address TRC20. Okay. Anda letak address tadi. Lepas tu anda letak 100. Letak berapa sini? 141. Kenapa 141? Sebab apa? $1 Huobi akan charge kita. Dan anda akan terima dekat Royal Q. Okay. 140. Nampak tak di sini? Ada 140 kan? Anda akan terima 140. Anda klik saja button withdraw ni, terus ikut arahan Huobi, okey, dan 120 tu akan berada di sini okey, akan berada di anda punya Royal Q dekat sini. Dekat sini ada 140. Jadi bila dah ada 140 dekat asset, barulah anda tekan button ni. Ni button renew Kalau anda belum aktifkan akaun anda, dia tulis kat situ activation. Okey. Activation. Anda bila dah ada expired ni, bila dah ada expired, maknanya anda punya akaun sudah aktif. Okey. Jadi 250, 140 dah transfer pada Royal Q, jadi balance ada lagi 110. Betul tak? Betul tak? Betul lah. 200, tinggal ada 110 anda punya modal dekat Huobi. Okey, dengan 110 itulah anda boleh mula trading. Okey, anda boleh mula buat trading di Royal Q. Okay. Alright. So macam mana cara nak pilih coin, berapa modal, berapa sistem pertahanan, macam mana nak buat, macam mana nak pilih coin, dekat mana nak tengok. Ini bahagian teknikal ni saya akan serahkan kepada Tuan Moqtadari kita. Bukan Tuan Moqtadari. Tuan Salihuddin ni ini baru 2 malam baru 2 malam dia bersama dengan saya. Beliau adalah partner saya daripada awal dulu. Okey, membuat Zoom meeting ni setiap hari tanpa miss. Tapi baru-baru ni beliau menghadapi kesulitan dari segi kesihatan. Jadi saya terpaksa bersorangan selama 3 bulan selama 3 bulan, tapi alhamdulillah sekarang ni beliau dah sihat dan beliau pun dah ikut saya ke utara ni dah kali kedua dah minggu ni. Macam tiap-tiap minggu pergi Pulau Pinang kan. Apalah specialnya Pulau Pinang ni mesti ada something ni. Seminggu sekali dia orang pergi ni kan. Okey, mesti ada benda yang hebat. Kalau tak hebat tak datang seminggu sekali. Tapi sebenarnya saya ada tugas. Untuk berjumpa dengan rakan lama saya untuk memberi sedikit lebih detail sebab lebih detail. Beliau ni ada pengalaman dalam networking, okey. Dari segi trading pun mungkin sebelum ni beliau ada pengalaman trading di forex, tapi dalam cryptocurrency masih baru, okey.
Dan saya memang turun Penin ni semata-mata nak jumpa beliau je. So malam ni sambil-sambil kita Zoom, lepas ni kalau Tuan Saleh ambil alih sebab masa saya dah lebih dah setengah jam. Okey, Tuan Saleh pun mungkin ambil lebih sikit masa setengah jam sebab dia detail. Dia orang teknikal ni, dia belum dapat pangkat IR aja. Kalau dia dapat pangkat IR ni dalam bahagian engineering ni, dia orang yang walaupun dia bukan IR tapi beliau adalah orang yang penganalisis, bukan penganalisis sukan sebab kalau penganalisis sukan Manchester United baru kalah. Okey, jadi kita hiburkan dia dengan kesedihan kekalahan dia. Minta maaf bergurau-gurau pula saya. Okey, jadi saya akan pass baton saya kepada Tuan Saleh, insya-Allah dia pun dah bersedia. Jadi saya lepas ni saya akan kembali balik, saya akan buat ulasan balik seperti biasa, tapi saya nak serahkan Zoom ini kepada Tuan Salehuddin dan Tuan Salehuddin akan tunjukkan button-button macam user guide. Tuan Saleh user guide tu dah ada dah untuk memudahkan kita. Lepas tu ada lagi video-video yang dia, kalau anda tak faham, anda boleh masuk dekat channel saya, anda boleh tengok channel saya yang baru. Channel saya yang lama tu itu channel kepunyaan Tuan Samsudin daripada Arab Saudi. Tapi saya dah open saya punya channel, alhamdulillah. Semalam meningkat subscriber daripada 60 dah jadi 91 subscriber. Jadi nanti saya pun boleh buat duit juga dekat YouTube. Okey, so saya tak nak buang masa. Saya serahkan Zoom meeting ni kepada Tuan Salehuddin. Beliau akan menceritakan tentang, anda dengar betul-betul ambil pen kertas tulis. Tak faham, lepas ni kita ada sesi soal jawab. Tuan Khairul Izzat Azhar. Terima kasih Ira, Abang Din, selamat datang semua. Okey, so saya tak nak buang masa. Saya jemput Tuan Salehuddin kita untuk berceritakan tentang teknikal, tentang macam mana cara nak beli coin, macam mana cara nak ni. Alright. So silakan. Terima kasih Tuan Kamal. Saudara Kamal, orang banyak bimbing saya dalam bidang ni. Okey, selamat datang kepada semua yang saya nampak sini. Abang Kazuddin, Abang Kazuddin Yasin, saudara Rosmandi, kan, yang saya nampak lah. Jadi saya boleh berinteraksi terus kan. Kalau ada yang mengantuk, ya ni brother saya ni Syariza daripada Tanah Merah ni. InsyaAllah kita boleh berjumpa dalam tempoh yang terdekat. Kita orang ni sekarang ni tengah cergas ni, mana-mana tempat kita pergi. Dan juga kepada Puan Cik Zawani, Cik Zawani, tahniah trade hari pertama anda telah mendatangkan hasil. Jadi percubaan anda adalah percubaan yang menarik dan telah mendatangkan hasil. Alhamdulillah. Okey. Pada yang lain-lain harap kita berusaha. Andai kata ada apa-apa kemusykilan, boleh tanya pada saya direct kat sini tentang teknikal. Tentang teknikal insya-Allah saya boleh jawab. Apa yang kurang kita boleh jawab bersama-sama. Okey, kat sini saya nak buat perkongsian. Pertama sekali, kalau teknikal, pertama sekali soalan yang selalu diorang tanya adalah selain daripada setting, selain daripada pendaftaran Huabi, pendaftaran Royal Q untuk API link tadi Tuan Kamal dah tunjuk. Selain daripada itu, perkara yang banyak yang diorang selalu tanya, macam mana ni dah siap Tuan? Macam mana ni Cik? Macam mana untuk saya beli coin mana saya nak kena beli apa semua? Jadi insya-Allah kita kongsi sikit-sikit. Mana yang ada kemahiran kat sini boleh kongsi juga. Okey, dekat sini saya buat perkongsian skrin. Saya buat perkongsian skrin. Sekejap. Okey. Okey, kat sini saya membuat perkongsian skrin saya. Okey, pertama sekali kita tekan dekat Royal Key, kita tengok Okey. Okey, ini setting. Okey, kalau kita pergi kepada home kita, okey ni home, kan? Okey, ini home kita ada Huabi, kan? Lepas tu kita ada Binance. Tengok siapa trade di mana, di Huabi ataupun di Binance. Okey. Pertama sekali soalan bagaimana kita nak mula beli coin Okey, bila kita nak beli coin, pertama sekali kita kena tahu apa jenis coin kita yang nak beli. Okey, yang ni memang tak boleh nak kita tunjuk atau ajar kat sini sebab kadang-kadang nak membeli coin ni dia kena ada sikit satu kemahiran lah. Tapi kalau untuk yang baru-baru join ni,
better berkongsi saja dengan rakan-rakan yang dah lama. Kalau dia kata okey sekarang bagus, trend sekarang ni bagus beli Cardano, dia kata ada coin, jadi kita follow saja. Kalau dia kata coin sekarang ni bagus beli Ripple, kita follow saja kan untuk yang baru-baru kan. Jadi kita ikut saja. Sebab apa? Sebab orang yang introduce kita ni memang seboleh-bolehnya dia tak nak dia nak kita untung, dan dia kalau boleh memang dia akan menolak perkara kerugian pada pihak kita. Jadi kita follow saja, dan sampai satu masa nanti insya-Allah bila kita setiap hari kita di dalam di dalam Zoom ini ataupun di dalam kita punya Royal Q dan juga di dalam cryptocurrency punya industri, insya-Allah kita akan sendiri, kita akan mahir. Macam saya tengok ada beberapa nama kat sini seperti Puan Emilia kan. Saya ingat lagi masa mula-mula Puan Emilia dulu join, dan sekarang bila dia ikuti Zoom hampir setiap malam. Sekarang ni saya tengok dekat WhatsApp group Puan Emilia ni dah ada kemahiran, dia ada keyakinan untuk berkongsi dengan rakan-rakan yang lain kan. Jadi ini salah satu contoh dia, dan juga ada rakan-rakan lain sama juga macam ni. Untuk permulaan memang kadang kita rasa takut, sebab apa kita nak mulakan satu perkara yang kita sendiri tidak fahami. Jadi bila kita tak faham sesuatu, jadi kita perlu ada orang yang memimpin kita. Jadi satu masa kita mahir, kita boleh buat pemilihan sendiri. Pertama sekali, sebelum kita nak trade, kita kena tahu apa coin yang kita nak beli. Okey, kalau kita nak tahu macam mana coin kita nak beli, okey, kalau nak tengok kita pergi dekat kuantitatif, kita tekan button dekat bawah nombor 2 sebelah kiri, kita tekan di sini Okey, kalau saya tekan button ni button saya tunjuk ni. Okey. Tekan button ni, dan ini senarai-senarai coin yang kita boleh beli. Kalau di Binance dia ada 70 lebih coin, di Huobi dia ada 60 lebih jenis coin Jadi kita boleh pilih mana satu coin yang kita nak Jadi kalau cara nak pemilihan coin, ini saya bagi sedikit saja sebab kalau nak buat perkongsian yang detail mungkin kita makan masa yang panjang Jadi cara nak buat pemilihan coin macam ni, senang saja kan. Ini asas sajalah, ini sangat-sangat asas Okey, boleh pergi kepada Binance kita kan. Ini bila boleh pergi kepada senarai-senarai coin kita pergi ke bahagian market kan. Kalau kita nak pergi tengok coin, kita pergi ke bahagian market. Okey, macam ni. Kita tekan market bahagian bawah, kanan, kiri. Kan? Ini senarai-senarai coin. Kita pergi dekat spot. Okey, kita pergi dekat spot. Okey, ini kita pergi kat spot. Sebab akaun kita spot, kita buat spot fiat money dengan USDT. Jadi kita kena tahu pair kita adalah dengan USDT. Kan? Kita pergi dekat market, spot, fiat and USDT. Pada yang baru mungkin dia senang lah. Kepada yang lama, kepada yang baru masuk, dia kena tahu, dia pergi dekat Binance, dekat bahagian ni bawah market. Dekat market, cari dekat spot, cari dekat fiat, cari dekat USDT. Okey, jadi dekat sini ini semua adalah senarai-senarai coin yang berada di dalam Binance. Dan tak semua yang ada di dalam Binance ini ada di dalam Royal Q, sebab Royal Q dia akan pilih coin-coin yang kukuh saja sebab kita tidak mahu coin yang ada risiko. Sebab ada orang cakap kan, ada coin ni laju. Contohnya ada orang kata, saya coin Rose ni, ada kata kan, coin Rose ni tengok kenaikan dia ni menarik ni, apa sebab tak ada dalam Royal Q. Ada orang buat persoalan macam tu juga kan. Sebenarnya Royal Q ni akan pilih coin-coin yang selamat. Jadi Rose ni memang nampak dia menarik, naik dia tu tak ingat dunia orang kata, tapi time dia jatuh pun tak ingat dunia. Jadi better kita follow saja coin-coin yang Royal Q tu recommend. Jadi kita tengok apa coin dia. Contohnya semua coin-coin yang stabil kan. Contohnya Cardano ada kan. Ada ni kalau kita tengok di dalam graf ni, saya bagi contoh, ini adalah coin yang bagus untuk kita trade. Sebab apa? Bila kita trade, kita nak coin yang volatility dia tinggi. Maksudnya dia ada arus turun naik dia tu tinggi. Sebab bila dia turun, kita dapat capai kita punya pembelian kita, kat mana kita letak dia punya layer call tu kan. Dan juga bila dia naik, dia boleh capai kita punya trigger TP kita Itu yang kita nak kan. Kalau dia naik saja,
contohnya dia cuma untung daripada first entry kita saja. Tapi kalau dia turun sikit, turun 2-3 layer, lepas tu dia naik balik baru dia dapat TP, jadi kita boleh untung daripada layer core, maksudnya kita punya capital dan modal tu akan jadi besar sikit. Dan maksudnya untung kita pun boleh jadi besar. Jadi lama-lama mungkin anda akan faham, kalau yang baru mungkin dia akan fikir apa masalah, apa yang diceritakan ni mungkin. Jadi kita tengok TP senang aja. Kita tengok kita tengok dia punya coin, volatility dia tinggi, senang saja. Maksudnya kenaikan daripada bawah sampai ke atas tu berapa persen kan. Jadi kita tengok kat sini, dia ada sini dah high 24 and low 20. Ya, kat sini ya. Okey. Dekat sini kita boleh tengok dah. Ini senang tak payah buat kikir dah. Kita tengok sini dalam 24 hours paling low berapa, paling high berapa. Jadi kita buat kira-kira ni berapa peratus dia punya, berapa persen dia punya perbezaan dia ni kejatuhan daripada atas sampai ke bawah. Jadi kalau katakan lebih daripada 5%, maksudnya dia boleh trade kerana dia bermain dalam dia punya kawasan keuntungan. Kalau dia punya perbezaan harga tu 1% ke 2% ke, jadi better kita cari coin yang lebih aktif. Ini dia panggil coin yang aktif kan. Kalau katakan coin tu lemah, kita cari coin lain. Kita tengok ada tak coin yang lemah. Ini dia cuma aktif untuk satu pergerakan dia, yang lain dia lemah. Jadi kita boleh pilih kat sini kalau tentang ini salah satu coin yang aktif kalau kita tengok AVAX. Okey. Kalau katakan kita nak cerita keseluruhan, kalau orang tanya saya, okey, kalau saya nak buat predict nak buat dia panggil nak buat jangkaan ataupun nak buat dia nak predict lah mana satu coin ataupun yang boleh naik ke turun semua, yang tu susahlah kita nak ajar semua sini. Sebab apa? Sebab dia kena cari guru yang lebih mahir untuk membuat bacaan RSI apa semua kan. Jadi kita sini kita cuma buat perkongsian basic saja Okey, buat perkongsian basic saja. Jadi bila kita dah dapat apa yang kau nak beli macam contohnya kita dah pilih tadi kita nak beli Cardano ni kan. Okey, kat sini kita dah buat pemilihan, kita terus pergi ke Royal Q kita. Kita terus pergi dekat kuantitatif, kita pergi buat pemilihan coin, nama dia ADA Okey, kita pergi. Okey, kita tekan dekat coin ni Kalau contohnya kita dah sampai, kita tekan dekat coin ni. Okey, ADA. Bila dah jumpa, kita terus tekan. Dia akan pergi dekat bahagian ni. Jadi bila sampai bahagian ni, kita terus pergi dekat bawah sekali. Okey, kita tengok dekat bawah sekali trade setting Okey, kita tekan dekat trade setting. Okey, kita tekan dekat trade setting. Kita akan jumpa halaman macam ni. Ini kunci kunci dia dalam trade kita sebenarnya. Ini yang paling penting. Untung rugi kita cepat, berapa banyak kita untung pada hari itu, berapa kuat kita nak menangkis daripada kejatuhan harga, berapa cepat kita nak kau keuntungan, kesempatan daripada kenaikan harga, semua bergantung kepada setting kat sini. Kadang-kadang ada orang rakan-rakan trade, pasal saya trade lain, dia trade dapat untung lain, saya dapat untung lain, padahal main dalam market yang sama. Kadang-kadang ada suami isteri pula, pasal isteri saya untung 100, saya boleh untung 50 je, padahal modal sama. Jadi contohlah saya bagi kan, dia bukan kira pada market, dia kata saya beli coin yang sama kan, isteri saya pun beli coin yang sama, kenapa isteri saya untung lebih, saya untung kurang. Jadi semuanya kunci dia dekat sini. Kena ingat kunci dia dekat sini. Selain daripada market, keadaan market, kunci utama dia dekat sini setting. Yang ni kita kena belajar berperingkat. Part ni jangan panik. Kepada orang yang baru, dia panik, oi macam mana cik saya nak setting, macam mana itu, macam mana ini, macam mana itu, macam mana ini. Jadi kepada yang baru join, baru kali pertama trade kan, better tanya kepada introducer anda, bagi tahu bajet kita. Senang. Okey, bagi tahu bajet kita Bagi tahu bajet kita berapa yang kita ada. Kita kena bagi tahu terus terang pada introducer. Kita kena bagi tahu kepada rakan kita, mana yang guide kita, bagi tahu terus terang. Cik, saya ada 100 saja.
Jadi dia boleh setting kepada kita untuk nilai 100, tapi dia akan nasihatkan kita lah. Okey, dia kata kalau you ada 100, saya boleh set untuk you. Tapi kena ingat kita ada setting ni 100, saya tak cukup untuk membuat you punya pertahanan lebih daripada kejatuhan harga sekian-sekian, dia bagi tahu. Okey, misalnya koin batu ni you ambil harga dia $10. Satu biji koin tu, nama satu koin tu dia punya harga dia waktu tu $10 lah. Harga satu unit coin tu contohnya. Kalau dia kata kejatuhan saya boleh tampung dengan 100 USD ni sehingga 5% sajalah daripada setting yang saya buat ni. Jadi dia bagi tahu. Andai kata jatuh lebih daripada 5%, 6%, 7%, 8%, kita akan float yang tinggi dan kita tidak boleh mendapatkan profit dalam tempoh tu. Maksudnya kita kena menunggu hingga dia mencapai TP dia. Mungkin perbezaan dia, orang yang ada capital modal untuk trade tu lebih sikit daripada kita, mungkin dia nak capai TP dia tu lebih cepat daripada kita. Mungkin kita ada 100, kita ambil masa lebih kurang contohnya 10 jam untuk capai TP kita. Tapi disebabkan kawan kita dia ada 200, dia mencapai lebih kurang dalam 3-4 jam untuk capai trigger take profit tu. Okey. Jadi ini perbezaan dia. Lepas tu kalau harga jatuh menjunam lagi, contohnya dia float. Okey, orang yang contohnya orang yang ada modal yang lebih, pertahanan yang lebih, dia setting yang bagus, dia mungkin float lebih kurang dalam 3-4 jam ataupun paling teruk pun kalau kejatuhan dia float lebih kurang dalam 10 jam. Tapi kalau orang yang kurang pertahanan dia disebabkan kekurangan modal untuk membuat pertahanan, mungkin dia terpaksa menanggung float 2 hari atau 3 hari. Jadi dia tak akan rugi, dia tak rugi sebab kita akan jual balik kepada harga dia asal tu dan dia dapat balik modal dan juga dapat balik keuntungan. Mungkin dia ambil 1%, 2%, 3% tu dapat balik. Tapi dia akan rugi daripada segi masa. Patutnya 2 hari yang dia float dan menampung dan menunggu tu patutnya setiap hari kita boleh dapat profit kalau kena dengan setting yang tepat dan juga modal yang cukup. Okey. Jadi kat sini saya tunjuk setting asal. Saya tunjuk setting asal. Saya tak nak cerita setting lain. Setting boleh dia nak setting laju ke sini, kurang ke sini, kiri ke lebih, ke kanan ke lebih apa semua kan. Itu kemudian itu setting yang dicipta oleh trader-trader yang mahir di dalam market kan. Dan dia orang cipta pula ikut kehendak market semasa. Market ni tengah bullish, tengah menaik. Jadi dia kata dia cipta market, dia cipta trade setting macam ni. Kalau market ni tengah menjunam jatuh, dia cipta untuk macam ni. Jadi ni dia orang trader-trader yang mahir ni dia orang yang cipta benda ni dan kadang-kadang dia orang letak di dalam copy trade dia orang, kita boleh follow tak ada masalah. Kita nak trade sendiri pun boleh, nak setting sendiri boleh, nak buat copy trade pun boleh. Tapi insya-Allah kalau kita dah setiap hari tengok setting, dah setiap hari tengok coin, setiap hari tengok kripto dan hidup kita ni kita sentiasa meratip benda yang sama kita akan ada satu kemahiran. Jadi dia macam ni lah, macam contohnya siapa minat MotoGP sini dia macam Valentino Rossi dia tengok motor pun dia dah tahu dah motor ni laju dia macam mana. Jadi anda akan jadi macam ni macam Cristiano Ronaldo dia main bola, dia tengok bola pun dia dah tahu dah kan macam mana. Jadi sama kat kita, bila setiap hari kita tengok setting, kita tengok coin, kita tengok market turun naik apa semua. Jadi kita dah dapat tahu dah, kita dah dapat agak dah apa akan terjadi dan macam mana setting nak kita buat. Jadi practice make perfect dia kata. Jadi maksudnya itu practice ni maksudnya pengalaman dia, apa yang kita buat dia akan memberi kita ilmu. Pengalaman ni akan memberi kita ilmu akan membawa kepada kejayaan. Yang ni kita perlu ikut. Jadi tak perlu risau dengan percubaan, kerana percubaan itu akan menjadi pengalaman. Tapi better kena ikut orang yang guide yang tunjukkan kepada kita. Okey, jadi setting asal dia kalau kita tengok sini, okey, ini setting dia. First buy in amount ni kita boleh tukar berapa yang kita nak. Kalau nak tukar 15 boleh, nak tukar 100 boleh, nak tukar 1000 boleh, 10,000 pun boleh. Tak ada masalah, ikut kemampuan kita. Tapi kita kena ingat bukan semua duit kita akan letak pada tempat ini pada permulaan. Permulaan ni biasa. Saya pun start 15, 10, 20 je. Saya tak pernah start lebih daripada tu. Kerana kita boleh adjust dekat sini dekat bawah. Okey.
Ini berapa yang kita nak start mula-mula yang ni yang menentukan yang first buy in amount ni yang menentukan berapa modal kita nak trade. Kita masuk 10 USD awal-awal. Contohnya, okey, margin call limit. Margin call limit ni maksudnya layer call. Layer call ni berapa pertahanan, berapa layer yang kita nak letak andai kata harga jatuh. Kalau harga tu tak jatuh-jatuh daripada kita beli, benda ni tak perlu. Semua duit kita boleh letak dekat first buy in amount. Kalau kita tahu harga tu tak akan jatuh punya, letaklah. Kalau ada modal 1,000, letak 1,000 kat sini, tak ada masalah. Tapi tak ada market yang di dalam kripto ni tak pernah jatuh. Dia akan ada jatuh dan dia akan ada naik. Jadi better kita kena ada persediaan. Jadi margin call limit ni dia bagi pertahanan dia. Kalau dia jatuh sikit, dia letak. Kalau dia jatuh sampai 3.5%, dia akan buat pembelian kali kedua. Kali pertama iaitu 2 kali ganda. Kita tengok sini dia akan membuat pembelian 2 kali ganda daripada harga yang kita masuk mula-mula, first entry kita. Dia akan beli 2 kali ganda. Tadi kita masuk entry 10, jadi dia akan beli lagi 20. Bila dia beli lagi 20, maksudnya dekat situ kita punya nilai dagangan kita ada 30 USDT. Okey, jadi secara automatik bila harga turun dekat 3.5, bila harga turun dekat 3.5, dia beli lagi 20. Jadi secara tak langsung trade kita daripada 3.5% ni, float ni dia akan turun jadi 1.13. Dia akan turun jadi 1.13%. Dia akan turun jadi 1.13%. Okey, daripada 1.13%, misalnya harga menurun lagi menjadi 4%. Menjadi 4%, dia akan membeli lagi 4 kali ganda daripada harga entry kita. Okey, dia akan beli lagi 4 kali ganda daripada harga entry kita. Okey. Okey, dia beli 4 kali ganda daripada harga. Jadi maksudnya dekat sini, ini dia beli dari 10, jadi kita ada 30. Yang ni dia beli 4 kali ganda, kita akan ada 70 kat sini. $70. Sebab kita masuk awal tadi 10. Okey, dekat sini dia akan turun 3.5% sebabkan dah beli 2, dia akan turun 1.15%. Anggaran lebih kurang. Lepas tu kita turun sampai 4%. Kita daripada 1.15 ni dia naik sampai 4%. Bila dia naik sampai 4%, dia akan buat pembelian yang kedua. Ini layer call. Sebab kalau harga jatuh lagi, dia akan beli lagi. Jadi bila dia beli 40, kita ada 70 kat sini. Jadi bila kita ada 70 kat sini, 4% ni akan turun. Float daripada 4%, dia akan turun jadi 1.85%. Dia akan turun jadi 1.85%. Jadi dekat sini, maksudnya perbezaan dia, kita nak dapatkan profit ataupun pergi ke arah average price kita tu lebih cepat daripada kita tak ada layer call, kita terpaksa menanggung float 4%. Ini 4% untuk second call. Kalau kita tak ada layer call sampai first and second, mungkin lebih daripada 4%. Jadi kita menanggung 1.85. Jadi kalau contohnya harga turun lagi, maksudnya daripada 1.85% float yang terbaru, dia turun jadi 4.5. Bila dia turun 4.5, kita beli lagi sekali 8 kali ganda daripada 80. 80 campur dengan 7. Jadi bila kita ada 150 USD, 450 ni bila dia beli saja dia akan turun jadi berapa? Jadi 2.2. Okey, dia turun jadi 2.2%. Maksudnya kalau orang lain menanggung float tinggi, kita cuma dapat menanggung 2.2%. Jadi nak arah pergi ke take profit ke average price dan juga trigger tu cepat sikit. Okey. Kalau dia turun lagi sampai layer keempat contohnya, turun lagi sampai layer keempat, kita beli lagi 16 kali ganda. Bila beli 16 kali ganda maksudnya 160. Kalau 160 tadi kita beli campur dengan modal asal yang ada dekat sini 150, kita dah ada berapa? Kita dah ada 310 di dalam tu. Maksudnya kita punya modal yang dah ada di dalam kita punya trade untuk coin ADA ataupun coin Cardano ni 310. Jadi 310 secara automatik daripada 2.25 ni dia naik ke 5.2 baru dia beli
banyak ni. Jadi dia akan turun balik, dia akan turun jadi 2.5%. Kalau orang lain menanggung banyaklah, kalau dia tak ada layer call lah, bukan kata dia menanggung 5%, 5.2% saja. Maksudnya daripada awal. Jadi penurunan kebiasaan daripada awal ke sini, anggaran lah. Anggaran kalau orang lain menanggung, kita cuma menanggung 2.5%. Nampak kat sini saya nampak 2 sampai kat sini kalau kita ikut setting robot, kita menanggung 2.5% saja dia punya float. Tapi kalau orang tak ada layer call, kalau harga turun sampai ke sini dia tak buat matiga call ni, dia akan menanggung lebih kurang 13% float. Beza banyak tak? Beza lebih 10% daripada orang lain, daripada orang yang ada call. Jadi maksudnya kat sini, kalau kita buat matiga call 2.5% saja kita punya float kat sini, maksudnya kalau kita letak TP kita 1.3%, kita cuma perlu kenaikan 3.8% saja kat sini. Nampak? Kita perlu dapatkan kenaikan 3.8%. 3.8. Banyak tempat nak tulis dah, tak ada tempat dah. Okey, lebih kurang lah 3.8% saja untuk kita dapat untung, kan? Tapi orang yang tak ada buat matiga call, dia perlu menanggung 13% untuk dapat average price, campur dengan 1.3, maksud dia kena ada 14.3% kenaikan untuk dia dapat profit. Jadi beza dia tu jauh dan kemungkinan lambat, maksudnya dia nak dapat 14% tu lambat untuk capai balik. Jadi maksud dia mungkin dalam masa 2 hari ke 3 hari baru dia dapat. Tapi sebabkan kita 3.8% saja, mungkin kita akan dapat balik profit kita dan juga untung dalam tempoh 2-3 jam. Macam tu beza dia. Kita nak tengok perbezaan antara orang yang buat layer call. Jadi maksudnya andai kata apa perbezaan dia, kalau kita maksudnya sini, kalau lagi banyak kita buat layer call sampai ke 7 ni, lagi besar. Salah satu dia yang main peranan untuk pertahanan ni, layer, berapa banyak layer. Yang kedua, berapa kali kita ambil. Ini main peranan. Kadang-kadang dia cakap saya buat sampai 15 sampai 20 layer, tapi pasal saya punya average tu price tak turun, saya punya profit loss tak turun, saya punya floating kan tak turun. Sebab yang kedua adalah sebab gandaan. Gandaan. Kalau gandaan ni nampak double, 2, 4, 8, 16, 32, 64, ni semua double kan. Jadi bila double dia dapat turun separuh daripada yang float yang sedia ada kan. Tapi kalau katakan dia tak buat separuh-separuh, dia buat contoh, dia buat satu sini kan, satu sini. Jadi dia tak bolehlah nak cover penurunan tu kecil. Jadi macam contohnya kita tengok kat sini. Kalau dia tukar jadi satu kan. Jadi kalau dia beli, kalau asal dia pun 10, dia beli sekali ganda, 3.5 ni akan jadi berapa? Akan jadi 1.7. 1.7%. Tapi kalau dia beli 2, dia akan jadi 1.13. Jadi beza tak kat situ. Jadi benda ni akan jadi berapa kali gandaan kita beli ni main peranan, dan juga peratusan ni pun main peranan lah. Ini. Jadi 3 benda ni kita kena belajar, kita kena buat kiraan sendirilah. Saya pun tak boleh nak tunjuk kat sini. Ini saya tunjuk lebih kurang saja. Jadi untuk dapatkan penurunan harga ataupun untuk dapat pertahanan yang baik, kita kena tengok dalam tiga bentuk. Pertama, dia punya peratusan penurunan. Yang kedua, kita punya berapa kali ganda kita nak beli untuk setiap martingale. Dan yang ketiga, berapa layer yang kita nak buat. Itu yang main peranan kepada kita. Dan setting yang robot buat ni dia memang setting asal, dan ini memang setting yang terbaik. Okey, tapi kita ubah sebab apa? Sebab kita tak semua orang mampu ikut setting ni, sebab setting ni mahal. Setting ni kalau kita buat call sampai ke 3 pun, kita perlu ada modal lebih kurang dalam, ini saya cerita. Kalau sampai layer ketiga pun, kita perlu ada dekat sini 100, ini 150, perlu ada 150 USDT, maksudnya $10 entry campur dengan layer tu kena ada 140. Kalau sampai sini kita kena ada 310, sampai kat sini kita kena ada 610 kalau kita start dengan 10 USD.
sampai kat sini kita kena ada 125 1250 jadi banyaklah kita perlu ada modal yang banyak, dan sampai dekat bawah sekali yang 7 tu kita kena ada 2550 2550 walaupun dengan entry 10 USD. Jadi ini yang mengganggu kadang-kadang. Sebab apa? Sebab kita fikir kita kadang-kadang ada yang capital modal tak banyak apa semua, jadi tak apa, kita boleh adjust ikut kemampuan. Jadi make sure pengiraan tu make sure jangan terlampau nipis sangatlah. Maksudnya nipis ni maksudnya terlampau senang kena float, andai kata harga jatuh, jangan terlampau ni sangat, dan juga jangan terlampau tebal sangatlah. Kalau tak cukup bajet tu, maksudnya tebal sangat ni maksudnya macam mana? Peratusan ni tebal sangat, nak selamat sangat, kan? Perbezaan kejatuhan tu dia letak untuk pembelian martingale tu jauh sikit, kan? Tapi dia lambatlah nak dapat profit, kan? Jadi kita kena buat ngam-ngam, ngam-ngam. Dia jatuh pun kita boleh cover, dia naik pun kita boleh untung, jadi boleh. Ini saya cerita kepada yang baru juga, mungkin dia kurang faham, tapi tak apa. Yang ni boleh belajar kemudian. Ni saya cerita mana yang dah biasa join, dan banyak pertanyaan dia orang tanya benda ni. Saya ada berapa USD, berapa saya nak start apa semua, kan. Jadi kepada yang dah memang dia tak ikut mana-mana punya ni, dia boleh buat pengiraan sendiri. Yang mana yang faham lah. Kepada yang baru, better terbaik tanya pada orang yang introduce. Okey, sampai situ kita cerita pada TP. TP ni, ini whole position take profit. Ini TP ni kita boleh letak, boleh ubah. Nak letak berapa saja letak. Kalau kita nak letak 1.3%, ikut kita. Ikut kita benda ni. Ada orang kata, oh saya tak sukalah untung kecil-kecil ni. Saya ni biasa untung besar-besar. Untung kecil-kecil ni budak-budak dia kata boleh beli gula-gula, dia kata. Kan, saya tak, saya untung besar-besar, letak 10%. Letak 10%, bapak besar 10% ni. Kan? Kalau katakan dia ada 1,000, terus untung 100 hari tu. Tak payah tunggu-tunggu. Tapi nak naik 10% tu dia lambatlah sikit. Boleh naik tapi lambat sikit. Kan? Jadi kita ukurlah ikut keadaan market. 1.3 tu dah terbaik. Kadang-kadang ada ubah 1.5. Kalau tanya saya suka 1.1. Senang. Dapat 1.1 tutup je. Okey. Whole position take profit callback ni apa? Ini earning callback. Earning callback ni maksudnya ada harga dia spike. Spike ni maksudnya, ni saya ambil graf harga. Harga dia kita beli kat sini, kan? Dia jatuh. Kita beli, dia jatuh. Tiba-tiba dia naik terus macam tu. Dia naik, harga tu mencanak terus macam tu. Kalau kita beli dekat sini contohnya, kan, kita punya TP kat sini, kan, kalau kita tak ada earning callback ni, maksudnya 0.3 ni, dia sampai kat sini je dia terus jual. Tak kisahlah harga naik terus pun. Kita bukan memanglah tak rugi, sebab kita masih dapat untung dekat sampai sini. Tapi kita patutnya lebih untung lagi, lebih besar untung kita, kan. Sebab tu kita ada earning callback. Maksudnya dia tak tutup lagi, dia akan naik yang paling tinggi, maksimum dia naik. Bila market jatuh sikit, jatuh 0.3 daripada harga tertinggi, dia akan jual. Kalau jatuh kat sini dia akan jual. Maksudnya kita dapat tinggi daripada yang asal. Okey, tapi yang ni pun boleh tukarlah. Kalau katakan nak tukar, boleh tukar 0.1 ke, itu pulang pada kita. Okey. Yang bawah ni pula, ini dia panggil sub bin position. Sub position. Maksudnya sub position ni apa? Sub position ni dia akan, kalau kita hidupkan mode untuk sub bin, kita hidupkan mode untuk sub bin, dia akan membuat penjualan keseluruhan penuh kepada layer pertama hingga layer keempat sahaja. Layer pertama, layer keempat tu dia jual keseluruhan. Maksudnya dekat sini, nak faham sedang saja. Okey. Layer pertama, layer pertama sampai layer keempat ni dia jual sekaligus. Ini kalau campur-campur semua kat sini dengan modal kita kalau $10, dekat sini ada 310. Yang ni dia jual terus. Ini dia jual terus keseluruhan, dia tak jual satu-satu. Maksudnya kalau 1% kita untung dekat sini 3.1 USDT. Okey. Tapi untuk layer yang berikutnya, untuk layer yang berikutnya ni, sampai layer ke-7, 5, 6, 7 ni,
Okey. Untuk layer 5, 6, 7 ni dia akan jual asing-asing. Yang ni dia, kalau kita hidupkan mode Subbin tu, dia akan jual yang ni. Ikutlah berapa kita letak. Ini besar sangat. Ada orang dia letak kali 2 je. Kali 2, kali 1 terpulang lah kat kita. Itu terpulang ikut market masing-masing punya kehendak. Jadi kalau contohlah kalau dia tak ubah. Kalau dia tak ubah contohnya macam ni, dia akan jual yang ni saja. Kalau contohnya harga sampai jatuh kat sini, tiba-tiba dia naik balik, dia tak payah tunggu sampai sini. Dia tak payah tunggu sampai keseluruhan penuh, dia akan jual kat sini. Jadi kita akan dapat profit daripada sini. Kan? Kalau dia turun balik, dia buat pembelian yang ke-6, dia naik balik, dia akan jual kat yang ni saja. Kan? Tapi misalnya yang ni dia dah beli, okey ni dia dah jual. Dia naik balik. Yang ni pun dia jual. Tiba-tiba dia turun balik, dia beli balik yang ni, dia turun lagi dia beli yang ni, dia naik balik, kita jual ni. Dia maksudnya kat sini, Subbin ni, andai kata harga float sampai ke bawah, kan? Ini dia punya sampai, ini dia jual penuh, sampai ke bawah. Harga kalau bermain di kawasan ni, contohnya, dia turun naik, kita masih boleh buat profit walaupun tengah float. Itu kelebihan yang ada Royal Q. Pergi cari dekat robot lain, turun, saya dah cuba. Mode ni susah nak dapat. Tak ada. Tak ada mode ni. Kan? Jadi ini mode yang terbaik. Jadi ini nama dia perangkap, perangkap untuk profit waktu float. Jadi terpulang pada kita nak setting berapa. Kalau ada orang dia kata dia setting, okey saya nak untung besar, saya setting 30. Kan? Terpulanglah. Dia akan sampai sini dia jual keseluruhan sampai 4, tapi sampai bawah ni sampai ke 30 ni dia akan jual asing-asing. Jadi maksudnya kalau jatuh harga tu sampai ke bawah pun dia masih di dalam boleh buat profit, sementara harga float tu naik balik kepada yang wholesale yang mula-mula ke atas tu 4. Okey. Yang ni dia panggil Subbin, mode Subbin. Okey. Jadi bila kita dah setuju dengan harga ni, contohnya harga yang kita set ni, kita tekan save dekat atas. Dekat atas bahagian kanan kita tekan save dan kita balik kepada mode ataupun kepada page untuk kita start trade. Okey, bila kita dah nak start trade, kita tekan apa? Kita tekan start dekat bawah. Okey, kita tekan button start. Ni ada bawah button start. Okey, lepas kita tekan button start, kita tunggu. Sementara ada tak harga kat sini. Bila dia dah buat pembelian, dia akan ada harga. Kalau kita start $10, dia akan ada $10 kat situ. Lepas tu dia akan ada berapa kuantiti dalam bentuk ada dekat situ. Lepas tu average price pun akan muncul kat sini. Dan juga kita punya float dan harga sama ada persen dia naik turun tu dia ada kat situ. Okey, yang ni dia akan keluar. Dan juga ada orang tanya saya apa button yang ada dekat sini lagi. Okey, yang ni button cycle. Button cycle ni maksudnya, dan kalau kita sekarang ni active one shot, saya tekan ni. Saya tekan, okey. Nampak tak kat sini? Bila saya tekan, cycle ada kat sini. Sini jadi one shot. Maksudnya one shot ni, kalau saya hidupkan mode one shot ni, itu adalah trade yang terakhir dengan coin tu. Nanti dia jual saja, dia tak beli lagi lah. Jadi button cycle ni maksudnya, setiap kali dia jual, dia akan beli balik. Setiap kali dia jual, dia beli balik. Sampai bila? Sampai kita tukar ke button one shot. Button one shot ni maksudnya selalunya dia orang tukar bila dia orang tak nak main coin ni dah. Dia tak nak trade. Okey. Selain daripada button ni, apa button dia? Button sell. Button sell ni kalau kita nak jual, kita nak jual coin kita walaupun tak sampai TP lagi. TP tak sampai, sama ada kita tengah rugi ke, kita tengah untung ke, terpulang. Itu hak kita. Tapi maksudnya kita jual secara manual. Jadi kita kena tekan dulu kat sini, dia pause kat sini, tekan, kemudian kita tekan sell tu. Okey. Yang ketiga, apa button buy? Button buy ni replenish, button tambahan. Kita nak buat penambahan. Ada orang dekat sini, dia punya float, daripada contohnya float dia 2% kat sini. Tiba-tiba naik, turun jadi 0.5. Dia tak sabar, dia kata mungkin akan biru sekejap lagi. Dia kata dia punya modal 10 je. 10, 1% berapa sen dia? 10 sen. Mana untung besar, dia kata. Tak boleh lah, dia kata. Kan? Dia ni dekat rumah pun ada mesin kopi. Adalah kawan kita untung Royal Q ni dia baru beli mesin kopi. Dia tunjuk saya tadi. Ribu-ribu untung Royal Q ni beli mesin kopi. Hantar kat saya WhatsApp tadi. Lepas tu mesin basuh pinggan pun dia beli. Boleh beli mesin basuh pinggan. Dia recommend kat saya pula. Mesin basuh pinggan beli kat bini dia.
Sebab untung Royal Q, tak tahu berapa banyak untung, mesin kopi tu pun dah dekat 7-8 ribu saya kata, kan. Jadi dia ni $10 mana dia nak, kan. Bila dia tengok harga nak naik macam ni kan, dia buat replenish, dia tambah lagi 1,000 contohnya, kan. Dia tambah lagi 1,000, dapat TP 1%, bayangkanlah dia untung berapa kat sini, untung $10 kat sini, kan. Terus untung $10. Tapi kalau dia harga tu yang 0.5 net tu lah, tiba-tiba dia turun balik, keparit dah dia, kan. Ini resiko semua ni. Ini terpulang. Nak main tak nak main button buy replenish ni terpulang pada kita. Okey. Satu yang kita kena ambil tahu, yang ni banyak berlaku tanpa sedar. Ini banyak berlaku tanpa sedar. Ada orang selalu komplain kat saya dan juga kat mana-mana, banyak dia tanya, kenapa saya punya stop margin call ni saya tak tekan, tapi tiba-tiba yang ni dia tulis, dia dah tulis open margin call. Maksudnya bila dia tulis open margin call, maksudnya margin call tu dah tutup secara automatik. Ada yang fikir anak dia tekan lah apa semua, tak. Sebenarnya tak. Sebenarnya apabila kita dah setting, contohnya kita setting 10 ataupun kita setting 15 layer. Kita buat subbin. Setting 15 layer. Tiba-tiba duit ataupun capital kita hanya mampu pergi sampai ke 13 saja. 14 nak pergi 14, dia kata tengok-tengok duit dah tak ada dalam kita punya Binance. Secara automatik stop margin call ni akan aktif. Dia akan tutup. Bila dia akan tutup, dia tak buka dah. Kita kena buka sendiri. Andai kata dia turun daripada 13 tu dia turun balik 12, dia jual balik 11, dia jual 10, capital kita ada balik dalam Royal Q, dalam Binance, tiba-tiba dia harga turun balik, dia dah tak buat pembelian layer dah, sebab kita tertutup sendiri. Jadi ini kena sentiasa tengok. Ini dah aku memang banyak kali dah. Okey. Apabila kita kosong baki kita dalam Binance, perhatikanlah button ni. Ini kena sentiasa perhati. Okey. Yang ni apa? Yang ni yang tadi kita cakap tadi, subbin mode. Mode ni boleh tukarlah. Whole warehouse ke, nak jual sekaligus daripada layer pertama sampai layer ke bawah ke, ataupun nak buat subbin mode saja. Subbin mode ni maksudnya dia buat penjualan setiap layer lepas layer ke-5, layer ke-4, dia buat bermula layer ke-5, tapi dia tidak memberi keuntungan pada masa tu. Dia akan potong daripada average price. Dan yang terbaik yang dia orang suka sekarang ni, banyak orang suka subbin mode real time settlement ni. Maksudnya kita tekan sini, contoh kita tekan confirm, dia akan jual berperingkat. Yang ni dia boleh bagi untung waktu tengah floating. Ini yang terbaik ni. Ini yang terbaik bagi saya, yang saya suka Royal Q ni. Inilah salah satu button dia. Walaupun tengah float, tak adalah termenung sangat kan. Dia masih boleh buat profit untuk kita. Okey, yang tu perkongsian saya daripada segi cara nak trade. Okey, bila dah tekan, kita enjoy trade lah. Kita tengok je lah nanti. Kita pergi kat home, kita tengok kita tengok kita punya portfolio saja nanti kan. Keuntungan kita apa semua kita boleh tengok sini. Okey. Itu salah satu dia cara nak beli coin, dan cara yang mudah nak beli coin, senang saja cara nak trade. Ini terpulang pada kita. Kita nak trade sendiri, nak setting ke, ataupun pergi pada copy trade. Copy trade senang saja. Kita tengok ada button kat bawah. Okey, mana? Okey. Ada batas. Saya kena cakap laju sikit ni sebab Abang Kamal ni dia bagi saya masa yang terlampau ketat. Terlampau ketat. Tak laju. Saya kalau biasa memang cakap slow-slow saja. Kalau tengok saya tak cakap laju. Okey. Ni button circle ni. Tengok. Okey, nampak ni. Button ni. Button ni kita tekan, dia akan keluar sini. Banyak. Dia ada 350 lebih kurang dia punya copy trade yang kita boleh follow. Sini saya dah follow Auto Sultan. Auto Sultan ni daripada Indonesia. Ada Real Sultan pun ada. Ini Auto ni dia tak real kot. Yang real ni baru Real punya Sultan. Kita tak faham lah mana satu. Kan? Okey. Boleh follow. Okey, kita ada ini superhero ni. Kan? Circle ni memang antara yang terhangat dekat pasaran sekarang. Kita tengok banyak CryptoCarve, CryptoBull, Empire Bull, Boss Trader, semua ada. Bangsawan, Auto Kaya, semua ada. Ikut kita. Contohnya kita ambil dekat sini. Kita ambil kat sini, kita tekan tengok. Kita boleh tengok dia punya keuntungan yang dia dah buat daripada mula. Kita boleh tengok sini 20
bukan RM20 dah, RM20,000 peratus. Peratus. Dah RM20,411%. Tinggi ni keuntungan yang dah buat. Lepas tu member yang follow dia pula tengok berapa. Jadi bila follow tu orang suka. Yang like dia pun dah ada 6,000. Yang follow dia ada 65,000. Jadi kita boleh copy trade. Okey, cara nak copy trade dia senang saja. Cara nak copy trade, kita tekan dekat dia punya synchronize ni. Okey, kita tekan dekat sini je. Sorry, sepatut balik. Tekan dekat ni, dekat Captain QQ Synergy. Strategi. Ni. Okey. Tekan dekat sini. Okey, dah tekan tu. Dia akan keluar ni sini. Okey, bila dia dah keluar sini, kita tekan strategi synchronize strategi. Tekanlah. Tekan, kita masukkanlah berapa yang kita nak trade permulaan 10 USD. Berapa coin kita nak? 1 coin ke, 50 coin ke, ikut kita lah, semua coin ke, terpulang lah. Tapi make sure kena dengan bajet kita di dalam Binance tu, kan? Jadi kita masuk ke sini. Okey, masuklah sini berapa coin apa semua. 2 ni je lah. Kita dah masuk, dah tekan tu, kan? Dah siap tu, kita terus tekan synchronize strategi. Bila kita tekan ni, biar je. Automatik, nanti secara automatik dia akan beli dekat kita punya Royal Q. Dekat Royal Q tu dia ada lah, dia beli. Kita tengok tiba-tiba dia ada beli. Nanti kalau nak batalkan balik, sama juga, pergi dekat Royal Q. Patah balik ke Royal Q, kita tengok dekat mine. Dekat mine belah kanan bawah ni. Okey, kita tengok dekat sini synchronize. Ni my synchronize strategy. Patut dah boleh tulis. Okey. Okey ni. Tekan kat sini. Bila tekan kat sini nanti dia buat pembatalan lah. Dia buat pembatalan. Ini saya tak ada, kan. Dekat Huabi ada, kan. Saya ada buat copy trade, pernah buat dengan Captain QQ ni, kan. Saya buat pembatalan dekat situ lah. Jadi dia takkan buat beliadah lah. Saya boleh buat ni. Jadi dia ada profit sharing dia 1%. Ini dia ada profit sharing dia. Ini untuk copy trade. Jadi dekat situ saya ada buat perkongsian copy trade dan juga cara membeli coin. Jadi part saya untuk buat perkongsian tentang setting, tentang ni sampai kat sini saja. Jadi boleh, kalau ada apa-apa sebarang pertanyaan, boleh tanya terus kepada Okey, Tuan Kamal, saya rasa saya dah mana dia punya. Okey, member center. Okey, saya dah dapat permintaan tu, saya ceritalah sikit member center. Member center ni affiliate. Ni Cik Tuan Kamal suruh saya kongsi sikit affiliate. Affiliate ni kita pergi dekat Mine. Kita pergi dekat Mines, dia ada member center. Member center ni saya duduk dekat sinilah, dekat V3. Okey, kepada yang baru join, kepada yang hari pertama join, baru-baru kenal, dia duduk di dalam V1. Yang ni untuk affiliate, ini pilihan. Ini bukan wajib. Ada orang ingat kata apa, saya trade. Kalau saya tak ada buat affiliate, nanti trade saya tak untung besar. Tak. Itu terpulang. Ada orang tak nak buat affiliate, ada orang nak buat affiliate. Dekat Royal Q ni dia ada 2 tempat untuk kita buat profit. Pertama, kita dekat trade, kita trade. Yang kedua, kalau katakan kita tak nak trade, kita cari member untuk memperkenalkan apps Royal Q ni. Kat situ pun ada keuntungan juga. Dan yang ketiga, kita boleh buat dua-dua. Trade boleh, memperkenal introduce robot ni pun boleh. AI, artificial intelligence ni. Okey. Jadi dekat sini, kalau kita tengok sini, V1 ni apa? V1 ni, okey, V1 ni kita join saja kita dapat V1. Apa yang kita dapat?
kalau kita perkenalkan robot ni, kita introduce pada orang dan dia subscribe, dia sewa robot ni selama tahun, kita dapat 30 USDT nampak sini 30 USDT. Dan juga kita dapat team reward, profit distribution. Team reward ni sebanyak 20%. 20% ni maksudnya daripada keuntungan trade rakan kita. Jadi 20% daripada keuntungan. Maksudnya 20% daripada 20%. Maksudnya kalau senang cerita macam ni lah. Kadang-kadang orang nak faham 20% macam mana? Okey. Pengiraan dia 4% daripada keuntungan orang. Keuntungan kita punya orang yang kita introduce. Kalau dia untung, contohnya hari tu trade dia untung 100, jadi kita dapat daripada dia 4 USDT. Ini kita senang cerita. Okey. Jadi macam mana daripada V1 nak naik V2? Daripada V1 nak naik V2 kita perlu ada sekurang-kurangnya 3 V1. 3 V1 ni maksudnya sekurang-kurangnya kita introduce direct dengan kita sebanyak 3 orang dan juga kita ada 20 orang dalam tim kita. 20 orang ni tak kisahlah daripada cabang mana, siapa yang perkenalkan tak masalah, janji ada 20 orang. Kalau cukup syarat-syarat ni kita akan naik kepada V2. V2 ni. V2 ini faedah-faedah dia, kita akan dapat setiap kali kita introduce robot kepada rakan dan dia subscribe selama setahun dia sewa, kita dapat 40 USDT ni masuk ke dalam kita punya tabung aset kita di dalam RoryQ. Dan juga kita dapat 30%. 30% ni bersamaan dengan 6% daripada keuntungan orang yang kita introduce. Kalau hari tu dia untung 100, kita dapat 6 USDT. Okey, senang faham. Jadi daripada V2 nak naik V3, apa syarat dia? Syarat dia senang saja. Dia ada 5 pengguna. Maksudnya 5 pengguna ni di bawah dia punya direct dengan dia ada 5 orang sekurang-kurangnya. Dan dalam 5 orang tu kena ada sekurang-kurangnya 3 V2. Dalam direct dia tu tak semestinya direct, dalam satu rangkaian 5 rangkaian tu kena ada 3 V2. Tak boleh rangkaian sama. Maksudnya rangkaian berasingan mesti ada sekurang-kurangnya 3 V2. Dan juga kena ada 100 tim. Dalam tim dia kena ada 100 orang. Keseluruhan tim tu kena ada 100 orang. Jadi bila dia selesai syarat-syarat ni, dia akan jadi V3 lah. V3. Bila jadi V3, apa yang diperolehi bila introduce robot, kita akan dapat 50. Okey. Lepas tu kita akan dapat 40% bersamaan dengan 8% daripada keuntungan bila orang trade, dan juga ada tambahan team reward, peer reward. Ada rakan kita, dia pun ada V3 juga, daripada team dia kita dapat 10% setiap trade. Itu boleh tengok kemudian. Okey. Jadi cara dia daripada V3 nak naik V4, dia mesti ada 8 orang pengguna. Syarat dia tengok sini dia kena ada 8 orang pengguna, dia kena ada 3 orang V3 bawah dia dan dia kena ada team sebanyak 300 orang. 300 orang dalam tim, dia boleh naik kepada V4. Macam mana? Okey, V4. Okey, V4 dia dapat apa? Dia dapat $60. Setiap kali introduce robot dia dapat 10% daripada ni 50, maksudnya 10% daripada keuntungan. Kalau member kita untung 100, dia dapat peer reward pun sama macam tadi. Daripada V4 nak naik V5 mesti ada 12 pengguna bawah dia direct. 3 orang, sekurang-kurangnya 3 orang ada V4 dan 800 orang dalam tim dia. Okey, lepas tu dia naik V5. V5 dapat 65 USDT. Dia ada 11% daripada keuntungan kan, dan juga 10% untuk peer untuk peer award. Jadi V5 nak naik V6 mesti ada 20 user. Mesti ada 3 V5 bawah dia. Dan mesti ada 1,500 member. Dan dia dapat pangkat, dia panggil ni. Ini dia panggil extravaganza. Ini dia panggil pangkat yang tertinggi dalam yang tertinggi. Dia panggil best of the best. Dia panggil ni. Jadi masuk V6 ni, kalau dah ada V6 ni, dia tak ada pergi ke mana lagi. Ini paling tinggi. Maksudnya bila dia introduce robot, dia dapat 70. Kan? Terus direct pada dia. Kalau dapat 12%, 12% daripada trade, 12% daripada trade. Kalau orang tu untung 100, dia dapat directnya daripada dia lah, dia dapat $12. Ini peer reward 10%. Yang ni yang sedap ni. Yang paling sedap yang ini. 10% global dividend daripada dia. Global dividend, dia global ni keseluruhan.
daripada bukan rangkaian dia, mana-mana rangkaian satu dunia, daripada Amerika, daripada Papua New Guinea, daripada Tanah Toraja Indonesia ke, daripada Vietnam, daripada China, daripada seluruh negara. Kalau Ronaldo, Cristiano Ronaldo pun guna Royal Q, dia trade, dia untung, Ronaldo punya keuntungan pun dia dapat juga kat sini. Okey, Ronaldo ni dia cerdik, dia pandai cari duit. Dia akan trade-nya. Kecuali Salah, dia tak nak lah, dia suka main bola je. Apa nama? Saya lupa nama dia, Liverpool tu. Okey. Dekat sini dapat global reward. Global reward ni besar sebenarnya. Sebab tu bila kita tengok rakan-rakan kita yang naik visit, setiap hari income dia berapa, dia berkongsi selalu. Setiap hari saja 20,000 USDT. Bersama dengan 20, 80,000, 70,000, 60,000. Tuan Nizam Sahar saja satu hari income dia USDT 18,000. Kan, 17,000 bersamaan dengan 60,000 ke 70,000 ringgit Malaysia. Dekat situ untuk member center. Jadi kalau senang nak tengok dekat sini untuk member center ni, kan, kita boleh baca-baca, boleh study dekat kita punya ni, dekat kita punya Royal Q, kena rajin-rajin lah. Okey, jadi dekat sini saya pun dah sampai penghujung perkongsian saya kena serahkan balik pada Tuan Kamal. Saya kena serah balik kepada pemilik Zoom ni, pada Tuan Kamal pun dah habis kat sini. Tapi ada yang nak tanya apa-apa, boleh tanya kat sini, kita insya-Allah kita boleh jawab. Puan Emilia, macam mana trade okey ni Puan Emilia? Tidur. Ini okey Okey. Tuan Nizam boleh guide apa. Tuan Nizam terbaik. Saya tengok dia kan, dia tunjuk saya mesin kopi baru macam ni. Kan. Okeylah. Saya serah balik pada Tuan Kamal. Ada salah silap, saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, terima kasih Tuan Salihuddin. Wah, dia memang biasalah kan. Dia emosi tak terganggu dengan kekalahan MU malam ni. Alright, so kawan-kawan itu dia tentang dia sebenarnya kadang-kadang Tuan Saleh ni dia punya teknikal dia ikut emosi. Kalau kadang-kadang kalau emosi dia bagus, teknikal dia memang cun. Hari ni ada sedikit gangguan disebabkan MU kalah. Tapi 1 jam juga 9:30 10:30 11 setengah jam. Okey, betul lah, betul. Dia tepat pada waktu lah. Okey. Alright, jadi pada rakan-rakan semua. Nizam B1 ni siapa ni? Ira. Hai Rosli. Anda boleh berkomunikasi dengan saya. Rusmandi kalau ada apa-apa nak tanya boleh tanya. Esa. Alright, so kepada yang aktif, anda teruskan. Bila floating tu jangan ngelabar. Ini biasa. Reza, kalau floating tu biasa. Okey? Kalau tak ada signal floating, itu bukan trading namanya. Okey? Kalau kalau graf tak ada turun naik, itu bukan dunia kripto. Itu dunia money game. Asyik naik aja. Tak turun-turun. Manusia pun ada kadang-kadang dia naik, ada kadang-kadang emosi dia menurun. Bila usia kita meningkat, emosi kita cepat terganggu. Jadi itulah. Okey. Jadi saya harap kepada Zawani tahniah kerana dalam masa 1 hari 2 hari pun anda dah mendapat profit. Rusmandi daripada Kalimantan Barat, tahniah Rusmandi kerana setiap hari walaupun tiada penambahan mitra baru, tapi Rusmandi saya yakin dan percaya mendapat profit. Walaupun minimal $5, $10, syukur alhamdulillah. Daripada kita tak ada dapat apa-apa pendapatan, tiba-tiba kita pasang financial apps. Tu dia. Aplikasi kewangan. Ayat kena betul. Aplikasi keuangan. Dalam bahasa Inggeris dia financial aplikasi. Pak Din, sekali pandang dah macam Kurt Cobain dah.
Dia, Syariza, kalau kau cakap dia macam tu, nanti malam dia tidur berbunga-bunga tau. Dia sukalah. Dia sukalah kalau orang puji-puji dia kan. Pak Rian, apa khabar Pak Rian? Sihat ya Pak Rian ya? Kabar baik Pak Cik, kabar baik. Okay. Ya. Okey, bagus. Yang malam tadi, Zoom yang malam tadi bagus tak? Alhamdulillah bagus. Okay. Ya, Trip bagus, tadi ya. 2 jam tadi malam tu memang trik bagus. Okay. Ya, betul. Okey. Alright, so itulah dia kawan-kawan. Sekejap saya tutup ni dulu. Okay, boleh dengar dengar. Ni kau pelankan sikit ni, gaung lah ni. Kau dah kenapa? Okey, so pada rakan-rakan semua, nampak tu, Tuan Sadid belakang tu nampak tu. Kat Kobin. Kat belakang, kat Kobin nampak tu. Alright, so terima kasih kepada Nuraini, kepada Nizam V1, Ira, Kebos, Kelly, Tuan Jamil Tukimin, Said, Tuan Khairul Aizat, nama Ali Akbar daripada Kajang, terima kasih. Siti daripada Al-Ustaz, terima kasih. Waya Makno daripada Kota Kinabalu, terima kasih. Hafizi daripada Johor Bahru, Esa Aini, Zawani, Kasrin Yasin, Syariza, standby. Tanah merah. So insyaAllah saya akan cross country daripada Pulau Pinang, akan cross ke Pantai Timur. Saya akan cross ikut Kulim tembus balik terus ke Kota Baru Kelantan. Biasa kita makan nasi daging dah. Makan nasi daging. Nasi daging. Nasi daging ada, nasi kerabu ada. Nasi kerabu, lepas tu nasi belauk ada. Sedap. Sian tu. Toki Mas sian. Sian Toki Mas. Tengah floating, kalau esok stop top up duit, sekejap baca dulu. Terima kasih yang anda bagi tengah trade, tengah floating. Kalau esok top up duit, sistem boleh on auto balik tak? Tuan Syed nak jawab. Tak boleh balik macam mana? Trade tengah floating. Kalau esok top up duit, sistem boleh on auto balik tak? Auto beli tak? Auto beli. Ya, dia betul. Dia tengah, kalau tengah floating, kalau kita top up, tengok pula tinggal tu kita setting berapa layer. Kalau kata ataupun kalau katalah anda setting 2 layer, lepas tu dia floating. Kalau nak kurangkan floating, buat manual buy. Anda boleh manual buy. Kalau nak cepat profit, boleh kurangkan floating, manual tuan-tuan dan puan-puan. Peher tak? Boleh faham tuan? Tuan nak tanya faham tak? Boleh betul. Betul Tuan Salih dia panggil Ya Tuan Salih. Nanti kalau kita nak replenish button buy tu, dia ada pengiraan, kita masukkan, dia beri pengiraan, dia kurang. Kita letak saja belum kita beli dia letak dah berapa pengurangan persen kita lepas tu kita pilih. Ya. Nampak tak? Sifu dah cakap dah. Sifu kalau dah cakap macam tu. Dia button Tuan Salih bagi tahu tadi, button sell dengan buy tu, kegunaan dia kalau button sell, kadang-kadang robot ni dia pening, dia bukan pening, dia nak layan 200,000 subscriber kan. Dia nak layan 200,000 subscriber, lepas tu dia nak layan market crypto lagi. Kadang-kadang kalau kita setting 1.3%, kadang-kadang dia boleh naik 1.5%, dia tak close lagi. Kadang-kadang dia naik sampai 2%, dia tak close lagi. Kadang-kadang dia sampai 5%, dia gila-gila naik 5%, tak close lagi. So button sell tu untuk manual sell. Kita boleh buat manual sell kalau robot sudah melebihi daripada setting profit kita 1.3%. Kalau melebihi tu kita boleh
jual secara manual. Okey, macam nak beli emas manual lah, pergi kedai lah kan. Kalau nak beli emas mana ada dekat platform. Quantum metal. Okey. Right. Jadi kalau kata button buy pula, yang dahsyat ni, button buy ni ramai orang nakal yang gunakan. Nakal segi apa? Dia ada modal banyak. Walaupun dia letak $1.10, Syazah dengar walaupun dia tak ada $10, tetapi dia standby, dia ambil satu layer lah ataupun 2 layer. Dia cuma nak buat apa tau? Bila coin tengah naik, okey, coin tengah naik, tengah membiru, dia masukkan manual buy. Maksudnya dia masuk modal secara manual. Kalau tadi kan $10 kan robot kan. Tapi ini satu kegunaan dia untuk mengurangkan floating. Yang satu lagi untuk kita bila market tengah uptrend, kalau kita buat manual buy, bila dia take profit, dia gunakan kita punya modal manual buy tu, contoh $1,000 campur dengan $10, jadi $1,010 kali 1.3%. Okey, dia take profit, yang $1,000 tu dia pakai sekejap je, dia pakai untuk take profit je. Yang $1,000 tu dia akan pindahkan balik ke Binance. Itu cara dia. Faham tak? Faham ke faham? Okey. Alright, Rosmandi, boleh faham ya? Teruskan Rosmandi. Jangan kendur ya. Kalimantan Barat jangan kendur, terus gas. Walaupun anda setiap hari berdua dengan Pak Rian, tapi saya yakin dan percaya kalau anda teruskan usaha, cabaran memang ada ya Rosmandi ya. Cabaran untuk dapat 1M 1 bulan memang bukan kita kena bersantai-santai, bukan kita kena habiskan masa dengan ngobrol-ngobrol di kafe-kafe. Okey, kita kena berusaha. Okey. Kongsikan financial apps ini. Kongsikan aplikasi kewangan ini. Tanya kawan-kawan. Kamu di HP tu ada banyak aplikasi tu boleh datang wang ke enggak? Boleh datang wang ke enggak? Tanya teman-teman. Aplikasi Mobile Legend ada, PUBG ada, semua itu mengeluarkan wang. Okey. Nak beli UC, nak senjata apa semua mengeluarkan wang tak masuk. Okay. Jadi dengan financial apps ni, okay, kita boleh kongsi dengan rakan-rakan. Market dia terlampau besar. Kalau dekat Malaysia ni selagi ada orang guna MySejahtera, itulah pasaran kita. Reza, okey. Kecuali kalau anda jumpa dia anti vaksin. Tak boleh. Kalau anda terjumpa orang tu anti vaksin, dah tentu dia tak ada. Anda kena lari kuat. Okey. Sorry kita buat Zoom meeting dekat outstation ni beza buat kat rumah kan. Jadi itulah bila outstation ni ada teman-kawan datang pun rasa terhibur juga kita datang pada jauh, kita bagi ruang kepada dia bertanya apa saja soalan. Sebab kawan saya kat belakang tu, nampak tak? Yang tengah baik tu, dia kawan lama saya, ada pengalaman yang luas. Tapi walaupun ada pengalaman, tetap juga dia perlukan bimbingan. Tetap juga perlukan sebab kan pada dia baru, pada saya pun baru. Okey, kalau saya ni pun setengah mati nak faham benda ni, ini kan pula dia kan. Jadi dia baru start minggu lepas. Okey, dan kawan dia pun dah introduce satu orang kawan. Alright, jadi benda ni perlu masa ada keliru kerja macam saya, alhamdulillah. Kalau tak boleh tak apa. Okey, santai saja di rumah, kongsi saja link Zoom. Susah nak kongsi link Zoom ni? Senang kan. Kalau anda boleh kongsikan yang tak pasti, kalau anda boleh kongsikan perkara-perkara yang belum pasti genuine, kalau anda boleh kongsikan yang jangan kongsi kalau tak pasti. Betul tak? Kan? Pernah biasa dengar dekat Malaysia ni. Jangan kongsi kalau tak pasti. Maksudnya ni benda yang tauhid pun kita kongsi. Anda sedang buat dan bendanya sahih dan real platform, genuine platform, tidak ada beban moral. Okey, kalau kawan tak dapat untung sebab ni, okey. Jadi saya nak jadi Datuk Fred pula ya, cakap macam goyang-goyang jadi ya kan. Macam makan ubat dia pula. Datuk Fred.
Topford. Dia cakap, goyang ni lama-lama kan. Nanti saya takut dah pening kepala pula kan. Kita dah 50-an ni kalau pening ni kan. Tadi makan malam pukul 7.30. Sekarang ni rasanya dah lepas cakap 1 jam dah selapar balik kan. Kedai dah tutup dah. Dekat Pulau Pinang ni. Wah, berita baik untuk anda semua. Sekarang baru pukul 11.14. Jadi ada kena tarik dulu. Nak kena roti canai dulu. Kita nak kena nasi kandak sekali lagi. Okey. Dan aduh. Okey, terima kasih kerana anda bersama Pinang. Anda still lagi support still lagi support kepada kawan-kawan baru. Kalau boleh esok insya-Allah kalau saya nak bersiaran langsung daripada Tanah Merah sebab 27 hari bulan hari Isnin kan ada 50 orang tunggu saya di Kuala Terengganu. Saya akan buat event yang pertama di Kuala Terengganu mengikut SOP di hotel. Hotel tu sudah bergabung dengan hotel punya owner dekat Kuala Terengganu dah join Royal Q, dah take profit. So dia nak siapkan follow SOP dan saya dengan Tuan Saleh akan buat video secara manual live. Buat pukul 4 petang tapi malam tu insya-Allah saya terus sambung tugas saya seperti biasa, tugas yang tak diundang, tugas yang tak dipaksa, tugas yang saya rasa memang saya perlu buat. Itu dah menjadi tanggungjawab saya setiap malam selama 4 bulan ni memberikan informasi kepada anda, memberikan cara kepada anda. Memang special. Okay, malam tadi siapa share ni? Siapa share screen? Pak Rian. Pak Rian sudah pada share screen Pak Rian Okey, terima kasih. Alright, Amelia kepada Sareza. Kami insya-Allah kami akan tunjukkan apa saja ilmu yang kami ada. Kami akan turunkan kepada anda untuk anda lebih berjaya. Rusmandi dengan Pak Rian sabar kalau internasional saya rasa tempat yang pertama saya akan kunjungi adalah itu macam pastilah insya-Allah saya akan ke Pontianak. Okey, dan saya dah bincang dengan Tuan Saleh bila international buka ada tempat yang saya akan pergi sangat jauh daripada Malaysia sangat jauh daripada Malaysia. Okey, mengambil masa lebih daripada 18 jam. Okey. Kalau diizinkan saya akan terbang ke London. Saya akan terbang ke London berjumpa dengan rakan-rakan lama saya di London. Okey. Sebab benda ni memang tak boleh tunggu lagi dah. Saya tunggu gate buka aje. Kalau gate buka saja saya akan terbang ke London. Kita berjumpa di Southampton, di Liverpool. Okey. Dan itulah kerja-kerja yang kita kena jalankan. Anda tak perlu selagi saya buka ruangan Zoom ini, selagi itulah anda berpeluang untuk memberi informasi dalam Zoom ini. Tak apa, biarpun tak ada, tak banyak pun tak apa. Biarpun setiap malam ada 15 orang ke ada 20. Kalau tinggal, kalau katalah satu hari tu, saya satu orang je tinggal. Esoknya saya buat lagi. Tapi kalau seminggu, kalau dah 7 hari, kalau saya seorang-seorang, lepas tu baru saya close down. Saya close down account ni dan kita berjumpa di mana-mana secara berdepan okey. Jadi waktu pandemik ni memang Zoom ni seluruh dunia sebenarnya yang guna Zoom ni, bukan kita je apa-apa bisnes dunia Zoom. Ustaz bagi ceramah pun gunakan Zoom, gunakan Google Meet. Okey. Tengok anak-anak kita belajar pun pakai Google Meet. Apa-apa belajar tak. Tengok macam belajar tapi main game. Nampak tak? Kan? Jadi so, sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada semua. Okey. Saya hargai saya pun nak balas jasa anda semua yang sentiasa support pangan ini. Okey. Supaya Allah saja yang
balas jasa budi anda sebenarnya. Dan benda ni untuk kebaikan semua. InsyaAllah kita terus istiqamah. Jadi kita buat yang terbaik. Okey, semua yang buruk daripada saya, yang baik daripada Allah Taala. Okey, so saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kandak satu nasi, kandak satu. Oi, terbaik. Alright. Okey, Mandi. Siap, Pakcik. Okey. Mantap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya. Okey, saya Okey, saya akan Zoom ni saya akan upload dekat YouTube. Nanti saya akan bagi link esok ataupun malam ni. Kalau siap malam ni, saya hantar link malam ni, anda boleh dapatkan recording dekat channel saya. Okey, jangan lupa subscribe. Sampai gitu. Sebab apa dah ada 91 subscriber yang subscribe. Nanti manalah tahu kalau dah ramai subscribe YouTube tak bagi pendapatan pada saya tak tahu saya bukan YouTuber tapi sekurang-kurang kalau saya punya followers mencecah 1 juta, saya akan dapat RM700,000 Malaysia. Bayangkan kita tak tahu kan rezeki kan, kita bukannya nak pendapatan sebab ramai orang dah buat pendapatan dalam YouTube. Kalau dia orang boleh, kenapa saya tak boleh? Sebab saya buat video hari, live video hari kan. Jadi bila video saya tersebar seluruh dunia, yang faham bahasa Melayu, orang Indonesia pun boleh subscribe. Pak Rian, jangan lupa subscribe channel saya Pak ya. Okey. Disebar-sebarkan link YouTube saya di seluruh Kalimantan Barat ya Pak ya. Nanti kita boleh share profit je. Okey, Cikgu Julia Mano, terima kasih. Okey, Tuan Khairul Aizat Azhar, terima kasih. Okey. Alright. Saya live dulu Assalamualaikum.